Hai, selamat datang ke Kak Ain Kitchen. Okey, hari ni Kak Ain nak masak menu yang cukup simple ya. Hari ni Kak Ain nak masak sambal udang ya. Okey, untuk masak sambal udang ni boleh tengok bahan-bahan dia, boleh tengok dekat video yang Kak Ain dah tunjuk tu ya. Okey, ini adalah video yang pertama Kak Ain buat dalam bulan Ramadan ya. Kira ni menu pertama untuk untuk bulan Ramadan lah, video yang pertama dalam bulan puasa ya. Kak Ain ni jenis yang suka masak yang simple-simple saja. Kak Ain tak suka masak yang cerit-cerit lah. Dan menu sambal udang ni adalah menu favorite keluarga Kak Ain ya. Okey, untuk masak sambal udang ni, okey, mula-mula kita panaskan minyak. Okey, biar minyak tu betul-betul panas, baru kita masukkan bahan-bahan seterusnya lah. Okey, bila minyak dah panas tu, okey, kita masukkan cili bawang ya. Kak Ain biasa suka masak letak cili bawang ya, sebab cili bawang ni bukan apa, senang. Sebab dia cili bawang yang instant, kat kedai-kedai banyak jual cili bawang ni ya. Lagipun warna di cili bawang ni pun biasa memang menarik jugalah, warna merah dia. Okey, bagi yang tak suka, bagi ibu-ibu ataupun adik-adik kakak-kakak yang tak suka guna cili bawang tu, masing-masing bolehlah guna cili kering ke, blenderkan cili kering pun boleh. Cili kering tu kalau guna cili kering tu pedas sikit lah. Kak Ain kat rumah ni tak suka sangat pedas, jadi Kak Ain gunakan cili bawang lah. Okey, kita tumiskan cili bawang ni sehingga dia garing ya, ataupun sehingga dia pecah minyak. Kacau-kacaukan dia supaya tak hangit. Okey, kacau-kacaukan cili bawang ni lah. Untuk masak menu sambal udang ni tak banyak bahan pun yang kita guna. Yang biasa kita guna tu, yang biasa-biasa yang ada basic yang ada kat dapur Okey, bahan dia pun memang tak banyak. Yang Kak Ain guna ni cuma guna bawang besar dalam 3 biji, bawang putih dalam 5 biji lah. Terpulang pada masing-masing lah. Kalau yang ramai anak-anak tu boleh tambahkan lah kuantiti dia, kuantiti bahan-bahan dia tu. Okey, kemudian bila dah cili bawang kita tu dah nampak macam pecah minyak, kita masukkan bahan-bahan yang dah kita blend tadi. Bawang yang kita dah blend tu macam bawang merah dengan bawang putih tadi tu lah. Okey, kacau-kacaukan bahan tu biar sepati dengan cili-cili bawang tu ya. Okey, masak sambal udang ni tak memerlukan banyak masa lah. Sekejap aja. Semua bahan-bahan dia pun main campak-campak aja, tak rumit sangat lah, tak payah buat apa-apa dah. Cuma panaskan minyak, kemudian tumiskan semua bahan-bahan tu lah. Tak rumit sangat lah. Siapa-siapa yang first time belajar pun, memang first time nak buat sambal ni, memang senang sangat, boleh buat. Semua boleh buat bila tengok video kat ini. Memang senang sangat lah. Okey, kita kacau-kacaukan bahan-bahan kita ni biar sepati. Bagi siapa-siapa yang suka pedas tu, bolehlah guna cili kering. Cili kering yang pedas, yang cili kering biasa pedas sikit lah pada cili bawang. Okey, kita kacau-kacaukan bahan kita tu. Nampak pun bahan tumisan kita pun dah macam pecah minyak tu. Okey, color dia pun nampak macam cantik kan, warna merah cantik. Bulan puasa ni kalau boleh semua nak masak cepat je kan. Macam tu jugalah dengan Kak Ain. Kak Ain kalau kat rumah kalau boleh nak benda yang cepat masak, lagi senang lah.
lagi senang. Semua orang boleh buat ni sambal ni. Kalau tak cuba resepi ni, memang orang kata kalau tak cuba resepi ni rugilah. Bukan nak rugi apa, rugilah tak cuba resepi yang simple ni. Biasa kalau resepi-resepi yang simple-simple ni, biasa ramai orang suka lah dia. Kak En memang suka buat resepi yang simple. Tengok color sambal kita pun cantik kan. Okey, bila dah macam pecah minyak macam ni, masukkan kicap manis. Kicap manis tu Kak En guna dalam 2 sudu je lah, tak banyak. Okey, kacau-kacaukan bahan tu biar sebati. Kak En biasa guna kalau masak, biasa suka guna yang bahan-bahan yang basic yang dah biasa sedia ada dekat dapur. Senang, tak rumit sangat lah cara Kak En masak. Okey, kemudian kita masukkan cili, sos cili. Sos cili ni pun dalam 2 sudu jugalah. Kak En tak letak banyak sangat lah. Cuma nak ambil rasa masa manis sos cili tu ya. Sos cili ni Kak En guna sos cili Maggi ya. Bagi siapa yang tak suka sos cili Maggi tu, bolehlah guna apa-apa brand pun tak kisahlah. Janjilah tak sos cili, tapi optional lah kalau siapa tak nak letak pulang lah. Boleh je. Tapi Kak En lebih suka guna sos cili Maggi sebab dia ada rasa masam-masam sikit. Okey, kemudian masukkan air asam jawa ya. Ni nak menambahkan lagi rasa masam-masam. Kalau untuk sambal udang ni, kita nak rasa dia macam ada masin sikit, ada rasa manis sikit, ada rasa masam-masam sikit. Baru sedap rasa sambal udang kita ni. Okey, kita kacau-kacaukan sambal udang kita tu ya. Sambal tu kacau biar sebati. Tengok sambal dia betul, nampak pun dah cantik warna merah dia. Okey, kemudian masukkan garam secukup rasa ya. Garam ni tak payah masuk banyak-banyak sangat lah sebab tadi kita dah masukkan kicap dengan cili ya, sos cili ya. Kat dalam tu semua rasa dah ada. Okey, kemudian masukkan sebut perasa secukup rasa ya. Bagi yang tak suka sebut perasa tu bolehlah gantikan dengan gula, sedikit gula ke, boleh je, tak kisah. Kak En ni biasa suka letak sebut perasa lah sedikit. Okey, kemudian masukkan sedikit gula secukup rasa lah. Okey, lepas tu kacau-kacaukan biar bahan perasa tu sebati dengan sambal udang kita ni. Kacau-kacaukan dia. Yang untuk buat sambal ni tak payah kacau-kacau sangat pun tak apalah sebab dia bukan macam kita masak kuah yang bersantan. Kalau kuah bersantan tu betul lah nak kena kacau-kacau selalu, takut nanti santan tu meruap. Tapi ni kita guna kita masak sambal ni tak ada masalah lah. Kalau tak kacau pun tak apalah, kacau sekali-sekala pun okey je, boleh je. Okey, kemudian agak-agak macam tengok sambal kita tu air sambal tu sedikit, kita tambahkan sedikit air lah. Bagi yang keluarga ramai tu bolehlah tambahkan lebihkan sikit bahan tu. Okey, kemudian kita masukkan udang ya. Udang ni Kak En beli udang yang sederhana je lah. Kak En tak beli yang besar sangat lah, beli yang harga mampu milik kata orang. Itulah, udang sekarang ni pun boleh tahan juga mahalnya. Kalau bagi orang yang bujang tu, yang penting dalam peti tu ada je stok, lauk-lauk. Jadi bila nak masak tu senanglah sikit. Macam Kak En ni biasa Kak En beli untuk lauk-lauk untuk makan seminggu. Biasa beli banyak-banyak terus lah, senang. Bila nak masak tu stok ada je kat dalam peti ais tu. Okey, gaul-gaulkan kita punya udang tu biar dia sebati dengan kuah sambal kita tu.
Bagi siapa-siapa yang tak suka udang, tak suka ataupun allergic dengan udang, boleh je guna ayam, gantikan dengan ayam pun boleh, tak ada masalah. Ayam pun sedap juga. Okey, bagi-bagi ada juga yang setengah-setengah tu tak suka udang kan. So terpulang pada cita rasa masing-masing lah. Sebab sambal udang Kak In yang Kak In buat ni boleh sesuaikan dengan apa saja jenis lauk yang nak buat lah. Kalau nak gunakan ayam pun boleh, nak gunakan udang pun boleh, nak gunakan sotong pun boleh. Dan kalau yang rasa-rasa tak ada stok semua-semua tu, kalau ada ikan, boleh jugalah gunakan untuk ikan ni. Kira sambal Kak In ni 4 dalam 1 lah. Semua boleh guna untuk lauk-lauk apa yang sukalah, apa yang adik-adik kakak-kakak semua sukalah. Boleh je guna, tak ada masalah. Okey, udang ni biasa kalau kita nak tahu dia dah hampir masak ke belum, kita boleh tengok pada warna dia. Udang tu kan, tengok kalau macam ni, kalau warna dia dah bertukar macam ni, color macam merah-merah macam ni, bermakna udang kita tu dah hampir nak masak lah. Tak pun biasa udang ni kalau dah hampir nak masak, dia punya saiz tu mengecil sikit. Yang tadi tu bila kita sebelum masak tu dia besar, jadi bila dah hampir nak masak tu dia macam udang tu jadi kecil sikit saiz dia. Ni kira sambal udang Kak In dah hampir masak lah. Okey, kemudian untuk bagi menambahkan lagi rasa dia ataupun untuk menambahkan lagi aroma dia ke apa ke, Kak In lebih suka gunakan bawang besar. Kak In mayang-mayang macam ni untuk mencantikkan lagi kita punya sambal ni. Kak In suka guna mayang sikit bawang-bawang ni, lagi sedap rasa dia lah. Sebab bawang ni kan biasa dia macam ada rasa manis-manis sikit. Okey. Tapi kalau bagi siapa yang tak suka letak bawang tu pun tak ada masalah lah, kira optional lah ni bawang ni. Tapi nak nampakkan cantik kita punya sambal udang ni, Kak In suka letak lah bawang-bawang besar ni. Bawang besar ni pun Kak In guna pun tak banyak, sebiji je Kak In potong-potong macam tu, potong bulat-bulat macam tu ya. Okey, kemudian untuk menambahkan lagi sambal kita, untuk mencantikkan lagi sambal kita ni, Kak In suka letak cili besar sebagai hiasan. Cili besar ni pun tak banyak, Kak In letak dalam 2 biji je. Kak In suka belah panjang macam tu, belah memanjang macam tu. Okey, gaul-gaulkan bahan-bahan tu biar sebati semua. Okey, ni pun dah hampir nak masak ni. Sekejap aja dia masak ni. Penyediaan pun tak sampai setengah jam ni. Dalam 15 minit pun dah siap dah ni. Sekejap sangat. Memang senang lah nak masak ni. Sebenarnya bulan puasa ni, Kak In harap semua dapat cubalah resepi yang Kak In buat ni. Resepi yang cukup simple ni, bagi ibu-ibu yang balik dari kerja tu, nak cepat, nak menu yang cepat, inilah masanya nak cuba menu yang Kak In buat ni. Memang menu ni cukup senang. Okey, ini sambal udang kita ni pun dah hampir masak lah ni, dah boleh angkat dah. Okey, selamat mencuba. Okey, bye.